Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai tugasan 3 bagi subjek BAMB 3113 iaitu pembentangan kumpulan. Berikut merupakan ahli kumpulan saya yang terdiri pada saya sendiri iaitu Muhammad Hanif bin Zakri, Rabiatul Najwa binti Muhammad Noor dan yang terakhir sekali adalah Nur Alfina binti Zainal. Dalam pembentangan ini kami akan membentangkan mengenai 5 perkara. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah konsep pembentukan istilah daripada pelbagai sumber, yang ketiga adalah tata cara pembentukan istilah, yang keempat rumusan dan yang terakhir sekali adalah rujukan. Pertama sekali kita akan pergi kepada pengenalan. Dalam Panduan Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu pada tahun 1992, terdapat 7 langkah yang harus diikuti dalam proses pembentukan istilah dalam bahasa Melayu. Dalam proses ini, terdapat 2 subkategori ataupun subtopik bagi kaedah pembentukan istilah yang dapat digunakan. Iaitu kaedah yang pertama adalah kaedah formal ataupun tradisional serta kaedah dinamik ataupun kaedah moden. Bagi kaedah tradisional ini adalah melibatkan pengambilan kata-kata daripada bahasa asing dan diterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Sementara itu, kaedah dinamik pula adalah melibatkan pembentukan kata-kata baru dalam bahasa Melayu dengan teknik yang lebih fleksibel dan kreatif. Persoalannya di sini, apakah konsep pembentukan istilah bahasa Melayu berdasarkan pelbagai sumber dan apakah justifikasi tata cara pembentukan istilah baru yang dipetik daripada teks rujukan yang kami lampirkan pada bahagian lampiran. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan dan membentangkan berkenaan dengan konsep pembentukan istilah daripada pelbagai sumber. Baiklah, kumpulan kami telah menggunakan 3 sumber yang utama, iaitu yang pertama sumber daripada buku, yang kedua sumber daripada tokoh-tokoh dan yang ketiga sumber daripada internet. Okey, kita mulakan dengan sumber daripada buku. Okey, buku yang telah kami gunakan ialah buku perkamusan, peristilahan dan perterjemahan bahasa Melayu yang telah ditulis oleh Syamsul Aizuwaninawi. Okey, maklumat lanjut berkenaan buku ini telah kami letakkan pada bahagian rujukan. Okey, berdasarkan buku yang telah kami rujuk ini, peristilahan merupakan usaha untuk membentuk perkataan bagi mengungkapkan konsep, idea, proses dan nama bagi sesuatu yang belum wujud dalam bahasa Melayu. Okey, pembentukan kata baru dalam bahasa Melayu ni biasanya muncul sama ada melalui penciptaan secara penggunaan popular dalam media massa dan penulisan kreatif ataupun melalui perancangan bahasa yang rasmi. Okey, peristilahan juga bertujuan untuk membolehkan bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa ilmu. Okey, itu merupakan konsep pembentukan istilah yang telah kami rujuk daripada buku. Okey, seterusnya ialah berdasarkan daripada tokoh-tokoh. Okey, kami telah mengemukakan pendapat daripada 4 orang tokoh. Baiklah, tokoh yang pertama Zainal Abidin Ahmad. Okey, Zainal Abidin Ahmad ni beliau telah berpendapat bahawa istilah dalam bahasa Melayu harus dibentuk secara sistematik dan berdasarkan sistem yang tersusun. Okey, menurut beliau juga proses pembentukan istilah harus mempertimbangkan sumber kata-kata asal, makna, struktur dan kebiasaan penggunaan kata tersebut dalam bahasa Melayu. Okey, tokoh yang kedua ialah Abdullah Hasan. Okey, beliau telah berpendapat bahawa istilah dalam bahasa Melayu harus dibentuk berdasarkan kebutuhan dan realiti semasa. Okey, beliau juga telah menyatakan bahawa proses pembentukan istilah ni seharusnya memperhitungkan perkembangan teknologi, perubahan sosial dan juga kemajuan dalam sains dan juga teknologi. Okey, sumber yang ketiga telah kami rujuk Asma Haji Omar. Okey, apa yang Asma Haji Omar ni katakan ialah istilah dalam bahasa Melayu harus dibentuk dengan mengambil kira keaslian bahasa dan budaya Melayu. Okey, menurut beliau juga, proses pembentukan istilah seharusnya mempertimbangkan aspek linguistik, sosial dan budaya dalam bahasa Melayu. Okey, tokoh yang terakhir iaitu Muhammad Abdul Aziz. Okey, Muhammad Abdul Aziz ni telah berpendapat
bahawa istilah dalam bahasa Melayu harus dibentuk dengan merujuk kepada asal kata dan sistem linguistik Melayu. Okey, menurutnya juga, proses pembentukan istilah ni harus mengambil kira struktur dan juga morfologi bahasa Melayu serta memperkaya istilah dengan kata-kata baru yang bersifat Melayu. Okey, itu berdasarkan 4 tokoh yang telah merujuk berkenaan dengan konsep pembentukan istilah. Okey, semua yang takhir ialah semua daripada internet. Okey, berdasarkan cara yang telah kami lakukan di internet, okey, apa yang kami dapat ialah konsep pembentukan istilah bahasa Melayu ni melibatkan proses mencipta kata-kata baharu yang mempunyai makna yang jelas dan sesuai dengan tata bahasa Melayu. Okey, proses ini juga akan melibatkan 3 aspek yang utama, iaitu penggunaan kata akar, kata imbuhan dan pengembangan kata. Okey, berdasarkan internet juga, kami telah dapat tahu bahawa peristilahan itu merupakan usaha mencipta atau menggubal kata baru, terutamanya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan khusus dalam sesuatu bidang ilmu ataupun profesional. Okey, sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks penggunaan bidangnya dan dengan itu dapat diberi definisi yang khusus. Okey, istilah juga boleh dibentuk melalui proses pinjam terjemah atau melalui istilah pinjaman. Okey, itu saja daripada saya berkaitan dengan konsep pembentukan istilah daripada pelbagai sumber. Saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung pembentangan berkaitan tata cara pembentukan istilah baharu dalam bahasa Melayu. Baiklah, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu DBP tahun 1992 menggariskan bahawa terdapat 7 langkah utama dalam proses pembentukan istilah bahasa Melayu. Baiklah, langkah yang pertama merujuk kepada penggunaan perkataan bahasa Melayu yang lazim digunakan dan dikhususkan maknanya untuk mendukung makna istilahnya. Baiklah, antara contoh yang terdapat dalam teks yang dianalisis ialah yang pertama, pelitup muka, yang kedua, lesu upaya, yang ketiga ialah kawalan kendiri, yang keempat, sekatan pergerakan. Baiklah, keempat istilah yang digunakan ini merujuk kepada istilah dalam bidang kesihatan yang telah lazim digunakan dalam masyarakat kita pada hari ini. Baiklah, isu COVID-19 merupakan dampak yang besar dalam bidang kesihatan di Malaysia. Secara tidak langsung, ini menunjukkan perlunya padanan istilah yang tepat dan sejadi daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu bagi memastikan maklumat yang disampaikan ini benar-benar dapat diterima oleh masyarakat. Jadi wujudlah istilah yang kini lazim digunakan dalam bidang kesihatan, iaitu sebagai contoh 4 contoh yang diberikan: pelitup muka, lesu upaya, kawalan kendiri dan juga sekatan pergerakan. Baiklah, langkah yang kedua ialah berkaitan penggunaan perkataan bahasa Melayu yang kurang lazim digunakan, iaitu contoh yang terdapat dalam teks ialah yang pertama, entiti, yang merujuk kepada sesuatu yang mempunyai kewujudannya tersendiri. Yang kedua ialah citra, di mana citra membawa maksud kepribadian atau kepribadian seseorang atau sesuatu pihak secara umum mengikut tanggapan orang lain maupun pihak lain. Baiklah, yang ketiga ialah wadah. Istilah wadah ini merujuk kepada saluran untuk melakukan atau menyampaikan sesuatu. Baiklah, kita teruskan kepada langkah yang ketiga. Baiklah, langkah yang ketiga merujuk kepada penggunaan perkataan bahasa serumpun atau dialek Melayu yang lazim digunakan. Baiklah, langkah ini tidak dianalisis kerana tiada contoh yang terdapat dalam teks yang dipilih.
Baiklah, langkah yang keempat ialah penggunaan perkataan dalam bahasa serumpun atau dialek yang sudah tidak lazim digunakan. Baiklah, pada langkah ini juga tiada contoh yang dapat dikenalpasti dalam teks yang dianalisis. Baiklah, bagi langkah kelima iaitu penggunaan perkataan atau istilah daripada bahasa Inggeris. Sebagai contoh, perkataan draft yang dipinjam daripada bahasa Inggeris dan disesuaikan ejaannya dalam bahasa Melayu iaitu draft dengan ejaan daripada DRAFT kepada DRAF iaitu dengan menggugurkan perkataan dengan menggugurkan huruf T dalam bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya contoh yang terdapat dalam teks ialah bank dan digunakan juga dalam teks bahasa Melayu iaitu bank dengan mengekalkan ejaan asalnya. Baiklah, seterusnya langkah yang keenam iaitu penggunaan perkataan atau istilah daripada bahasa lain iaitu istilah asing tertentu yang sebutan dan ejaannya kekal dalam semua bahasa. Digunakan juga dalam bahasa Melayu dengan syarat diberi garis bawah dan juga dicetak sending. Baiklah, dalam langkah ini tidak terdapat contoh yang dikenalpasti dalam teks yang dipilih. Oleh itu, tiada contoh yang dinyatakan pada langkah ini. Baiklah, langkah yang terakhir ialah pemilihan yang terbaik antara langkah 1 hingga 6. Jika terdapat beberapa kemungkinan, maka dalam pembentukan istilah yang menggunakan ketujuh cara yang dinyatakan ada 4 syarat yang perlu dipatuhi. Yang pertama ialah ungkapan yang paling singkat. Yang kedua, ungkapan yang tidak memberi konotasi buruk. Yang ketiga, ungkapan yang sedap didengar. Yang terakhir ialah ungkapan yang maknanya tidak menyimpang. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya teruskan dengan pembentangan seterusnya. Jadi, sebagai rumusan, dapat disimpulkan bahawa proses pembentukan istilah bahasa Melayu adalah melibatkan 7 langkah yang harus diikuti. Dalam proses tersebut, terdapat 2 kaedah pembentukan istilah iaitu kaedah tradisional dan kaedah dinamik. Kaedah tradisional ini adalah melibatkan pengambilan kata-kata daripada bahasa asing dan diterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Sementara, kaedah dinamik adalah melibatkan pembentukan kata-kata baru dalam bahasa Melayu dengan menggunakan teknik yang lebih fleksibel dan kreatif. Dengan memahami proses pembentukan istilah ini, dapat membantu untuk memperkayakan kosakata dan sekaligus memperkukuhkan identiti bahasa Melayu sebagai bahasa yang kaya dan berkembang. Berikut merupakan rujukan yang telah kami gunakan untuk menghasilkan slide pembentangan ini. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.